Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Semestian PAS, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Muhalliqin ru'usakum wa muqassirin. La takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faj'al min duni zalika fathan qariba. Surah Al-Fath ayat 27. Maksudnya, demi sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan mimpi Rasulnya bahawa baginda akan memasuki kota Mekah dengan aman dan dalam keadaan sebahagiannya mencukur rambut dan ada yang mengguntingnya, dan kamu tidak merasa takut akan berlakunya pengkhianatan, dan sesungguhnya kerana ia, yakni Allah, mengetahui dan kamu sesungguhnya tidak mengetahui, dan Allah Ta'ala menyediakan bagimu kemenangan yang sangat dekat. Terima kasih pengurusi majlis, Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional. Takbir. Yang saya hormati Datuk Dominic, pengurusi gerakan komponen Perikatan Nasional, Yang Muhammad Sanusi selaku Menteri Besar di Kedah, yang kita raikan malam ini calon kita Datuk Cikgu Azman, ya insya-Allah kita akan nobatkan beliau sebagai ahli Parlimen Padang Serai pada 7 hari bulan nanti insya-Allah. Seluruh sah kepimpinan, hadirin-hadirat, muslim-muslimat, semua yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ayat yang saya bacakan tadi ialah suatu ayat yang Allah Ta'ala menurunkan sebelum berlakunya peristiwa. Di antara mukjizat Al-Quran ialah Allah Ta'ala menyatakan bahawa Nabi akan memasuki kota Mekah menunaikan umrah dalam keadaan yang aman, tanpa gangguan, tanpa rasa takut. Setelah siap sembahyang subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan para sahabat bahawa baginda bermimpi masuk ke kota Mekah untuk menunaikan umrah. Dan Nabi berpesan para sahabat, sesiapa yang ingin turut serta bolehlah buat persiapan. Sebagaimana yang kita tahu, bila mimpi Nabi adalah mimpi benar, dan Allah Ta'ala membenarkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertolak untuk menunaikan umrah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Ia menyaksikan bagaimana baginda dan para sahabat dihalang daripada masuk ke kota Mekah. Walaupun Quran menyatakan baginda akan masuk dengan aman, tanpa gangguan, tanpa rasa takut. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah Ta'ala menyebut kita masuk ke Mekah dengan keadaan aman, tanpa gangguan. Kenapa tiba-tiba kita tak dibenarkan masuk?
Sedangkan mimpi Nabi mimpi benar. Lalu kata baginda sallam, Allah Ta'ala tidak pernah berbohong. Mimpi Nabi mimpi benar. Cuma Allah tangguhkan kemasukan. Allah tidak nyatakan bila kemenangan yang akan dicapai. Ternyata tahun ke-6 tak boleh masuk ke Mekah. Ada perjanjian Hudaybiyah. Tahun hadapan, tahun ke-7, menyaksikan bagaimana Nabi masuk ke Mekah dengan aman, tanpa gangguan. Dan tahun ke-8 menyaksikan bagaimana Mekah seluruhnya jatuh ke tangan pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil ibrah ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kemenangan ada masa Allah tangguh seketika, supaya kita ready buat persiapan kepada kemenangan besar insya-Allah dalam masa yang terdekat. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berjuang sedangkan kamu tidak suka. Boleh jadi sesuatu yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu, dan yang kamu suka boleh jadi tak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Kita menamakan pilihan raya ini sebagai kemenangan tertangguh. Sengaja Allah Ta'ala jadikan kemenangan satu parlimen Padang Serai di Kedah, negeri yang kita kuasai, dan Dong Tioman di Pahang, insya-Allah negeri yang akan kita kuasai. Bila mana seorang badui datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam, apa yang perlu saya buat? Apa kewajipan yang saya perlu laksanakan? Nabi beritahu badui itu, kamu dilarang berbohong. Ditanya Nabi, apakah ada yang lain? Nabi kata tak ada. Lalu badui itu fikir, kalau tak bohong mudah. Dia pun mengucap syahadah, masuk Islam. Dia pulang ke rumahnya. Setiap kali dia teringin nak melakukan perkara dilarang oleh Islam, dia teringat janji dengan Nabi. Nabi pesan pada dia, jangan berbohong. Dia fikir, kalau sekiranya aku minum, nanti jumpa Nabi, Nabi tanya, kalau aku kata tak minum, aku berbohong. Akhirnya badui ini menjadi seorang hamba Allah yang soleh. Jangan berbohong. Hari ini pemimpin berbohong. Islam tidak membenarkan kita melantik pemimpin yang berbohong. Bukan berbohong pada anak isteri, berbohong pada rakyat Malaysia. Dunia menyaksikan bagaimana Perdana Menteri seorang pembohong. Dalam waktu kempen berjanji, beritahu rakyat Malaysia bahawa dia tidak sekali-kali akan menerima Barisan Nasional, pemimpin yang keletoprak, yang rasuah, kaki pembohong dan sebagainya, kaki rasuah. Ada di antaranya bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi. Komitmen yang dibuat dalam Perhimpunan Agung UMNO, no Anwar, no DAP. Kita menyaksikan bagaimana orang yang semalamnya berbohong
tiba-tiba diangkat sebagai Perdana Menteri? Di mana maruah rakyat Malaysia? Di mana maruah kita sebagai rakyat? Kita tidak dapat nafikan bahawa negara sebenarnya berada di ambang keruntuhan moral, keruntuhan akhlak. Badui yang hanya dipesan jangan bohong. Badui berpegang dengan janji. Di mana tokoh-tokoh yang menolakkan soal integriti, menolak rasuah penyelewengan, yang menyanyi mendendangkan lagu pelbagai lagu, yang menolak penyamun perompak. Tuan-tuan hafal lagu tu? Boleh kita nyanyi sikit tak? Hoi, hoi ya hoi, hoi ya hoi. Jadi kerajaan yang ada ni ialah kerajaan hoi ya hoi. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kita tidak menyenaraikan beberapa orang yang ada kes mahkamah dalam kabinet. Walaupun ada permintaan demi soal membina sebuah kerajaan yang bermaruah. Bahkan sewaktu mana Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, juga tidak disenaraikan. Bila mana Parlimen dibubarkan dalam suatu mesyuarat, Presiden PAS memaklumkan bahawa kita buat keputusan untuk menangguhkan pilihan raya negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, untuk melihat ke mana sebenarnya nak dibawa negara selepas pilihan raya umum yang ke-15. Maknanya pada waktu itu Presiden telah melihat akan berlaku kemungkinan pelanggaran janji, sumpah yang dibuat. Dan ternyata selepas pilihan raya kita menyaksikan bagaimana Pakatan Harapan bekerjasama dengan Barisan Nasional yang dimaki hamun, dicerca dalam sepanjang kempen tersebut. Kita melihat bagaimana mereka berusaha untuk tidak menjadi dominasi dalam kerajaan yang ada. Perkara ini pelik. Bila mana Barisan Nasional menggugurkan, khususnya presidennya menggugurkan 10 tokoh-tokoh yang punya wibawa yang besar untuk menang dalam pilihan raya. Kita menyaksikan bagaimana Saidan Kasim tidak disenaraikan, Noh Omar tidak disenaraikan, Ismail Muttalib tidak disenaraikan, ramai lagi. Dan mereka ini ialah mereka yang tak ada kes, yang tidak naik turun mahkamah. Di waktu yang sama mengekalkan mereka yang ada kes mahkamah. Tentu kita rasa pelik. Saya sebut dalam kempen ini tanda-tanda nak mampus. Rakyat menolak di Perlis, di Kedah, di Melaka, di Kelantan, Terengganu dan semua. Kenapa Allah Ta'ala laksanakan dalam ilmu Allah? Padang serai ditangguhkan, supaya kita gembira dengan kemenangan yang pertama waktu pilihan umum. InsyaAllah kita nobatkan kemenangan pada 7 hari bulan nanti, insyaAllah. Saya baru balik daripada Tioman, beberapa hari berada di sana. Pengundi Tioman suruh sampaikan salam pada tuan-tuan di Padang Serai. Mereka beritahu, mari kita raikan kemenangan bersama pada 7 hari bulan nanti, insya-Allah. Walaupun kita akui bahawa cabaran besar menanti kita, khususnya rakyat dan negara yang akan ditadbir diurus. Namun yakinlah, sebenarnya Allah Ta'ala menyuruh kita
meneliti, mengkaji, menyemak dan bersiap sedia dengan 4 asas utama yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu. Ulama-ulama mentafsir sabar pertama, sabar dalam diri. Wasabiru, dan perkukuhkan kesabaran kamu dengan cabaran luar daripada diri kamu. Warabitu, siap sedia semua. Di setiap lokaliti, setiap kawasan, setiap cawangan, setiap UDM, setiap tempat kita. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Bila mana kita mencapai kemenangan, Allah Ta'ala menyuruh kita 3 perkara. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Pertama, Allah suruh kita bertasbih. Yang kedua, memuji Allah. Yang tiga, Allah suruh kita istighfar. Kemenangan kita ialah kemenangan untuk melaksanakan amanah tanggungjawab. Insya-Allah saya menyaksikan kemenangan besar menanti kita. Tidak dalam tempoh yang panjang, insya-Allah dalam masa terdekat, bila mana timbul pelbagai masalah dalam kerajaan yang ada, bersiap sedialah untuk sama-sama kita nampakkan kemenangan kita, insya-Allah. Perkukuhkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yakinlah bahawa tanpa betul dengan Allah kita tidak akan mencapai kemenangan. Jaga hubungan kita dalam masyarakat. Hubungan antara kaum, kehidupan bermasyarakat. Jangan sekali-kali kita lupa asas pembinaan negara bangsa Malaysia yang terdiri pada pelbagai kaum, pelbagai agama, kita hidup secara aman damai. Bila mana PAS menang banyak kursi, ada usaha untuk meletakkan, menanam Islamfobia di kalangan rakyat, untuk takut dengan Islam. Seolah-olahnya bila PAS menang, negara jadi Taliban. Seolah bila PAS menang, maka orang bukan Islam tidak lagi boleh mengamalkan agama dia, budaya dia. Lalu kita minta pergilah ke Kelantan yang 30 tahun PAS memerintah. Lihatlah bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Datanglah ke Terengganu, datanglah ke Kedah. Mari kita menyaksikan, kita perlu membina sebuah negara yang punya masa depan yang gemilang. Insya-Allah Padang Serai akan noktah pertama kemenangan besar kita nanti, insya-Allah. Akhir sekali, saya juga ingin menyampaikan salam Tuanku Presiden kepada kita semua, supaya kita sabar dan istiqamah dengan apa yang berlaku. Yakinlah pertolongan Allah sangat dekat dengan kita. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Dengan syarat in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan menetapkan kaki-kaki kamu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan memberi kemenangan kepada kita, insya-Allah. Pada 7 hari bulan nanti kita akan nampakkan Datuk Cikgu Azman selaku calon kita sebagai yang berhormat kita pada 7 hari bulan, insya-Allah. Perikatan, takbir, takbir, takbir. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.